أفضل الصلاة على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita berada pada pagi yang barakah ini meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai, kalau tidak silapnya, pada muka yang ke-592 pada fasal Bima yalzamu man dakhala al-Masjid an-Nabawi. Tak silapnya situ Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Faslun fi ma yalzamu man dakhala al-Masjid an-Nabawi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-adabi siwa ma qaddamnahu. Fasal pada perkara yang lazim ke atas orang yang masuk Masjid Nabawi daripada adab-adab selain daripada apa yang telah kita sebutkan dahulu. Wa fadlihi, dan kelebihannya, wa fadlis salati fih, kelebihan semayang pada Masjid Nabawi, wa fi masjid Makkah, dan kelebihan semayang di Masjid Mekah, wa dzikri qabrihi wa minbarihi, dan menyebut tentang kubur Nabi dan mimbar Nabi, wa fadli sukna Madinati wa Makkah, dan kelebihan orang yang mendiami Madinah dan juga Mekah. Qala Allah Ta'ala la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang diasaskan atas dasar takwa daripada awal hari, ahaqqu an taquma fihi, lebih layak kamu berdiri solat padanya. Al-ayatah. Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini, ayyu masjidin huwa, masjid apa yang dimaksudkan Allah itu? Qala huwa masjidi hadha, masjid aku inilah, Nabi kata. Wa huwa qaulu ibn Musayyib wa Zaid bin Thabit wa ibn Umar wa Malik bin Anas wa ghairihim. Wa an Ibn Abbas annahu masjidu Quba, daripada Ibnu Abbas menyatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa, itu yang dimaksudkan Masjid Quba. Ilaihi qala hadatsana Hisham bin Ahmad al-Faqih bi qiraati alaihi qala hadatsana Husain bin Muhammad al-Hafiz hadatsana Abu Umar an-Namari hadatsana Abu Muhammad bin حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Tidak, janganlah kamu bersungguh-sungguh tushaddur rihal, bersungguh berjalan, bersungguh untuk musafir kecuali kepada 3 masjid. Musafir, yakni musafir untuk ke masjid lah, maka tidak layak dan tidak patut bersungguh-sungguh kecuali pada 3 masjid ini. Yakni masjid-masjid lain dari segi ganjaran dan pahalanya sama sahaja dari segi kelebihan masjid itu. Adapun 3 ini, 3 ini patut seseorang itu bersungguh-sungguh bermusafir dan mempersiapkan perjalanan dia. Apa dia? Iaitu Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadha, masjid aku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Wa qad taqaddamatil atharu fi salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terdahulu athar tentang riwayat-riwayat tentang selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dukhulil masjidi, ketika masuk masjid. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال, Nabi apabila masuk masjid, Nabi akan baca doa ini, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Ini antara doa yang Nabi SAW baca, aku berlindung dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung dan juga kemuliaan wajahnya yang mulia, wa sultanihil karim, dan kerajaannya yang sultanihil qadim. Sultan yang masuk kudratnya, kerajaannya. Jadi di sini sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa lafaz qadim ini sabit dalam riwayat. Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dirjam. Wa qala Malik rahimahullahu taala, sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sautan fil masjid. Satu hari Sayyidina Umar mendengar suara kuat dalam masjid. Fada'a bi sahibihi, lalu Sayyidina Umar panggil tuan punya suara. Faqala mimman anta, kamu ni daripada mana? Qala rajulun min Thaqif, aku seorang lelaki daripada Bani Thaqif. Thaqif ni mereka yang mendiami Taif lah, iaitu orang yang bukan orang Madinah. Qala law kunta min hataini alqaryataini la'adabtuka. Kalau kamu ni daripada dua qaryah yang ada ini, yang di sekitar Madinah ni, nescaya aku akan takdibkan, aku akan kenakan tindakan kepada engkau, aku akan ajar kamu. Maknanya Sayyidina Umar perbuatan meninggikan suara dalam masjid Nabi ni perbuatan yang silap, yang salah. Mana Sayyidina Umar akan kenakan ta'zir lah. Inna masjidana hadha la yurfa'u fihi as-sawt, sesungguhnya masjid kami ini tidak boleh diangkatkan suara padanya. Sebab itu orang tak boleh kita mengangkat suara di masjid Nabi SAW. Sebagaimana adab ketika baginda hidup, seorang tak patut mengangkat suara di masjid baginda Nabi, maka begitulah adabnya ketika Rasulullah SAW wafat. Qala Muhammad bin Maslamah, la yanbaghi li ahadin an ya'tamida al-masjida bi raf'i as-sawt, tidak patut bagi seseorang bahawa dia sengaja mengqasatkan masjid untuk mengangkatkan suara, wala bi syai'in min al-adha, ataupun melakukan sesuatu yang menyakitkan, wa ayunazzaha amma yukrah, dan hendaklah disucikan daripada perkara yang tidak diingini. Qala al-qadhi haka dhalika kullahu al-qadhi Ismail bin fi mabsutihi. Itu semua dihikayatkan oleh Qadhi Ismail fi mabsutihi, dalam kitabnya Mabsut fi babi fadli masjid Nabi SAW. Wal ulama kulluhum muttafiqun ala anna hukma sa'iril masajid hadzal hukmu. Dan para ulama semuanya sepakat mengatakan hukum masjid-masjid lain pun beginilah hukumnya. Nampak? Jadi hukum ini walaupun khususnya diceritakan berkaitan masjid Nabi, maka masjid-masjid lain pun dikiaskan dan mengambil hukum yang sama. Qala al-Qadhi Ismail wa qala Muhammad bin Maslamah wa yukrahu fil masjid Rasul al-jahru ala musallin. Makruh di masjid Nabi SAW menguatkan suara ke atas al-musallin, orang yang semayang. Fima yukhallitu alaihim salatahum, pada perkara yang menyebabkan mereka yukhallitu alaihim salatahum, menyebabkan mereka jadi terganggu, menyebabkan mereka takhlid, berlaku gangguan dalam sembahyang mereka. Jangan. Walaysa mimma yakhussu bil masajid raf'u sawt, bukan perkara yang khusus dengannya oleh masjid mengangkat suara. Jadi masjid ni mengangkat suara ni benda yang tidak boleh dibuat di masjid. Wa qad kuriha raf'u as-sawt bi talbiyati fi masjidil jama'at, dan sungguhnya dimakruhkan mengangkat suara dengan talbiyah. Ni kalau orang yang mengerjakan haji lah, ataupun mengerjakan dalam keadaan ihram, umrah ataupun haji, makruh angkat suara dalam masjidil jama'at, dalam masjid yang ditunaikan jemaah-jemaah yang ada orang semayang. Illal masjidal haram wa masjid Mina, kecuali dua, Masjidil Haram dan juga Masjid Mina. Kecuali di Masjid Mina dan juga Masjidil Haram. Itu tak apa, sebab masjid kedua-dua masjid itu memang masjid yang terlibat dalam masyhad ataupun amal-amal haji. Adapun masjid yang ditunaikan jemaah tidak boleh mengangkat suara, walaupun mengangkat suara itu dengan talbiyah itu perkara yang sunat. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu alaihi salam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Sembahyang di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sembahyang pada yang selainnya kecuali Masjidil Haram.
قال القاضي أبو الفضل اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على اختلافهم في مفاضلة بين مكة والمدينة. Telah ukhil ulama khilaf. Ikhtilaf an-nas, yakni para ulama lah telah khilaf pada makna pengecualian ini. Dikatakan illal masjidal haram, kecuali masjidil haram. Jadi apa maknanya pengecualian tu? Ala ikhtilafihim. Ini dibina di atas khilafnya para ulama fi mufadalah, pada melebihkan antara Mekah dan Madinah. Mana satu yang lebih? Wa dhaba Malikun fi riwayati Ashhab anhu wa qala Ibn Nafi' sahibihi wa jama'atu ashabihi ila anna ma'na al-hadithi anna as-salata fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu min as-salati fi sa'iril masajidi bi alfi salatin illa al-masjid al-haram. Jadi mereka antaranya Imam Malik, Ibn Nafi' dan sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa makna hadis itu bahawa bersembahyang solat di masjid Nabi lebih afdal daripada sembahyang di masjid-masjid lain dengan 1000 kali ganda. Satu sembahyang tu macam 1000 kali. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Fa inna as-salata fil masjidin Nabi SAW afdalu min as-salati fihi biduni alf. Kerana sembahyang di masjid Nabi lebih mulia daripada sembahyang di Masjidil Haram tapi dunil alf, kurang daripada 1000. Nampak? Maknanya lebih tetap lebih masjid Nabi. Cuma kelebihannya kadarnya. Banding masjid Nabi dengan masjid lain daripada Masjidil Haram, gandaannya 1000. Tapi banding dengan masjid Nabi dengan Masjidil Haram, tetap lebih Masjidil Haram tapi bukan dengan gandaan 1000. Itu salah satu bentuk tafsiran para ulama. Tadi Imam Malik mengatakan lebih juga bersolat di Nabawi. Wahtajju bima ruya an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata, salatun fil masjidil haram khairun min mi'ati salatin fi ma siwahu. Sembahyang di Masjidil Haram lebih baik daripada 100 sembahyang pada yang selainnya. Wa ta'ti fadilatu Masjidil Rasul bi tis'i sini. Lagi akan datang fadilat masjid Nabi dengan tis'imi'ah wa ala ghairihi bi alfin. Dan datang fadilat masjid Nabi ni dengan tis'imi'ah 900 dan di atas masjid lain dengan 1000. Jadi kalau Masjidil Haram 100 solat, masjid Nabi 900, lebih Masjidil Haram lah. Jadi gandaan 1000 itu ialah bila dilihat kepada selain Masjidil Haram. Masjid Nabi banding dengan masjid selain Masjidil Haram, maka gandaannya lebih pada 1000. Adapun Masjid Nabi dengan Mekah, maka dalam riwayat datang nanti akan dikata 900. Tis'imi'ah. Okey. Wa hadza, dan pandangan ini mabniun ala tafdilil madinati ala Makkah. Dibina di atas pandangan yang melebihkan Madinah di atas Mekah ala ma qaddamnahu, mengikut apa yang telah kami sebutkan. Wa huwa qaulu Umar. Itu perkataan Sayyidina Umar ibn Khattab wa Malikin wa aktsari ahli Madinah. Imam Malik dan juga kebanyakan ahli Madinah. Wa dhahaba ahlul Kufati wa Makkah ila tafdili Makkah, dan berpandangan oleh ahli Kufah, ulama-ulama Kufah dan juga ulama Mekah kepada melebihkan Mekah. Wa huwa qawlu Ata'in wa ibni Wahbin wa ibni Habib min ashabi Malik wa hakahu Saji an Syafi'i wa hamalu al-istisna' fil hadits al-mutaqaddim ala zahirihi wa anna salati fil masjidil harami afdalu. Mereka ini hamalul istisna, menanggung kepahaman bagi istisna illa al-masjidil haram itu pada hadis yang telah terdahulu ala zahirihi, tanggung atas makna yang zahir. Dan wa anna salata fi masjidil haram, dan sembahyang di Masjidil Haram tu lebih afdal. Jadi kita faham sini ada dua pandangan lah, ada dua pandangan. Wahtajju bi hadits Abdullah bin Zubair. Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah bin Zubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Abi Hurairah, seumpama hadis Abu Hurairah, wa fihi, dalam hadis itu disebut wa salatun fi masjidil harami afdalu minas salati fi masjidi hadza bi mi'ati salatin. Sembahyang di Masjidil Haram lebih daripada sembahyang di masjidku ini dengan 100 kali solat. Mana di sini lebihlah Masjidil Haram.
Warawa Qatadatu mithlahu fayati fadlu. Begitu juga Qatadah meriwayatkan seumpamanya. Fayati fadlu salati fil masjidil harami ala hadha ala salati fi sa'iril masajid bi mi'ati alfin. Dan datang kelebihan sembahyang di Masjidil Haram atas riwayat ini di atas sembahyang pada masjid-masjid lain dengan 100,000 mi'ati alfin 100,000 kali sembahyang. Lebihnya di Mekah berbanding dengan masjid-masjid lain. Wala khilafa anna mawdi'a qabrihi. Okey, sekarang ni khilaf yang kita sebut ini masjid Nabi kah lebih afdal ataupun Masjidil Haram? Itu berlaku khilaf. Imam Malik melebihkan Masjid Nabi. Sebahagian ulama lain melebihkan Masjidil Haram. Okay. Tapi perkara yang tidak ada khilafnya, wala khilafa anna mawdi'a qabrihi afdalu biqa'il ardi. Tidak ada khilaf bahawa tempat kubur Nabi, tempat yang menanggung dan menyimpan jasad kubur Nabi SAW itu lebih afdal daripada bumi-bumi yang ada di seluruhnya. Jadi dari segi kelebihan kubur ataupun tempat kubur Nabi itu tak ada khilaf bahawa itu memang melebihi pada tempat-tempat lain. Hatta daripada Masjidil Haram sekalipun, daripada Masjid Nabawi, Masjid Aqsa ataupun daripada mana-mana tempat sekalipun lah. Daripada Kaabah dan seumpama, lebih tempat yang menanggung jasad Nabi. Hatta melebihi daripada Arash sekalipun. Kenapa? Kerana di situlah khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Jadi tanah yang berada pada jasad diri sebaik-baik makhluk Allah itu lebih mulialah daripada Arash sekalipun. Qala al-Qadhi Abu al-Walid al-Baji alladhi yaqtadhihi al-hadith mukhalafata hukmil masjid Makkah li sa'iril masajidi. Yang memberi faham oleh hadis. Apa yang memberi faham? Alladhi yaqtadhihi al-hadith mukhalafatu. Alladhi yaqtadhihi al-hadith mukhalafatu. Alladhi mubtada' mukhalafatu jadi khabar. Alladhi yaqtadhihi al-hadith, perkara yang memberi faham oleh hadis itu, apa dia? Mukhalafatu. Itu mukhalafah jadi khabar kepada alladhi. Ialah menyalahinya hukum al-masjid di Makkah li sa'iril masajid. Masjid Mekah ni berlainan, lain hukumnya bagi masjid-masjid lain. Wala yu'lamu minhu hukmuha ma'al Madinah. Tapi tidak diketahui hukum Masjidil Haram dengan Masjid Madinah. Jadi seakan-akan dia kata di sini Nabi tak sebut soreh mana lebih antara dua tu. Wa dhahaba at-Tahawi ila anna hadha tafdila innama huwa fi salatil fardhi. Imam Tahawi pula menyatakan bahawa kelebihan ini hanya pada menceritakan kelebihan pada sembahyang fardu. Sebab kata solatun fi masjidi hadha. Solat dengan maksud solat fardu lah di situ. Jadi khususiyah ataupun afdaliyah itu khusus kepada sembahyang fardu. Itu antara tafsiran para ulama. Wa dhahaba mutarrifun min ashabina ila anna hadha fi nafilati aidan. Juga sebahagian daripada ulama mazhab Maliki menyatakan ini juga kelebihan ini, afdaliyah ini juga pada sembahyang sunat kerana disebut secara mutlak salatun. Wa qala wa juma'atun khairun min juma'atin wa ramadhanu khairun min ramadhan. Dan juga Jumaah, sembahyang Jumaat di masjid itu lebih baik daripada Jumaat di masjid lain. Ramadhan di tempat itu, di Madinah, di Mekah, lebih baik daripada Ramadhan di tempat lain. Dari segi besarnya dan lipat kali gandanya pahala yang diberi. Qad dzakara Abdul Razzaq fi tafdili Ramadan bil Madinati wa ghairiha hadithan nahwa. Dan Abdul Razzaq telah meriwayatkan pada kelebihan Ramadan di Madinah dan selainnya hadis yang seumpama itu. Ada riwayat berkaitan itulah. Wa qala alaihi salam ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Apa yang ada antara rumahku dan mimbarku ialah satu taman daripada taman syurga. Wa mithluhu an Abi Hurairah au Abi Sa'id wa zada wa minbari ala haudi. Dan mimbar aku berada pada tempat nanti ialah pada tempat haud aku di akhirat, tempat kolam aku di akhirat. Wa fi haditsin akhar minbari ala tur'atin min tura'il jannah. Mimbar aku berada pada turak. Turak ni makna laman daripada laman syurga. Qala at-Tabari wa fihi ma'nayan. Dan pada itu ada dua makna. Ahaduhuma anna al-murada bil baiti,
yang dimaksudkan dengan bait, Nabi kata baina baiti wa minbari. Baiti itu ialah baitu suknahu ala dhahir. Rumah Nabi duduk. Wa ma'a annahu ruya ma bayyanahu, dan diriwayatkan hadis yang menceritakannya baina hujrati, antara bilikku. Bilik maksudnya rumah yang Nabi diami, wa minbari. Jadi baina baiti wa minbari itu bait dengan maksud rumah yang Nabi Nabi duduk. Yang ni kan rumah yang Sayyidatina Aisyah tu lah, situ. Wathani, pandangan kedua, annal baita hadza al-qabr. Al-bait yang dimaksudkan di sini lah kubur Nabi. Wa huwa qaulu Zaid bin Aslam fi hadzal hadis, itu qaul Zaid bin Aslam. Kama ruwiya baina qabri wa minbari. Ini berdasarkan riwayat yang mengatakan baina qabri wa minbari. Qala Tabari wa idza kana qabruhu fi baitihi. Apabila kubur Nabi itu memang duduk dalam rumah Nabi, ittafaqat ma'ani riwayat, maka makna riwayat itu jadi sama, jadi bertepatan. Jadi tak ada khilaf lah sama ada bait itu rumah yang Nabi diami ataupun kubur Nabi, itu sama saja sebab kubur Nabi pun dalam rumah Nabi. Walam yakun bainaha khilaf, maka tidak ada antara riwayat itu khilaf, li'anna qabrahu fi hujratihi, kerana kubur Nabi pada bilik Nabi, wa huwa baituhu, dan itulah rumah Nabi. Wa qauluhu wa minbari ala haudi, dan mimbarku duduk di atas kolam, tempat kolam dan telagaku nanti. Qila, dikatakan yuhtamalu annahu mimbaruhu bi'ainihi, bahawa itu bila sebut mimbar tu mimbar Nabi lah. Mimbar Nabi secara ain, diri mimbar itu. Allazi kana fid dunya, yang mana yang mimbar yang ada di dunia ini. Wa huwa azhar, dan itulah yang lebih zahir. Jadi kerana tidak ada perkara yang memustahilkan itu, maka ditanggung dengan makna yang jelas, makna yang zahir. Wa thani, pandangan kedua mengatakan ayyakuna lahu hunaka mimbarun, bahawa di sana pada hari akhirat nanti akan ada mimbar yang Tuhan buat di telaga Nabi itu. Itu tafsir yang kedua. Wa thalithu anna qasda mimbarihi wa hudura indahu limulazamatil a'malis salihati. Qasad mimbar itu dan hadir di sisi itu menunjukkan bagi berlaziman amalan salihah. Yuridu al-hauda, yang akan mendatangi kolam telaga Nabi SAW. Okey. Jadi orang yang pergi datang kepada mimbar itu, di sini makna berlaku makna majaz lah, maksud di sini bahawa orang yang datang menziarahi ataupun mengqasatkan mimbar Nabi, hadir melakukan amal soleh di tempat, di mimbar SAW di Madinah itu, dia akan datang kepada telaga Nabi pada hari akhirat nanti. Siapa yang mari Madinah, solat sisi mimbar, buat amal soleh, orang ini akan datang di telaga Rasulullah SAW. Wa yujibu syurba minhu, yang akan melayakkannya untuk minum daripada telaga itu. Qalahul Baji wa qawluhu rawdatun min riyadil jannah, dan katanya satu kebun daripada kebun syurga. Yahtamilu, ay qawlu tu yahtamilu maknayan, menanggung dua makna. Ahaduhuma annahu mujibun lidzalika, bahawa itu mewajibkan demikian itu. Mana? Buat perkara amal soleh di Raudhah itu mewajibkan akan dia dapat taman syurga, yakni masuk syurga. Wa anna du'a was salata fihi yastahiqu dzalika min ath-thawab, dan berdoa dan semayang pada Raudhah itu melayakkan dia untuk mendapat pahala. Kama qila al-jannatu tahta dhilalis suyuf, sebagaimana disebut dalam hadis al-jannah, syurga itu di bawah lembayung dan juga di bawah bayang-bayang pedang yang berjihad fisabilillah. Maka di situ orang yang berjihad fisabilillah akan mendapat balasan pahala syurga. Jadi kiasan ataupun perumpamaan yang seumpama hadis itu. Wathani, pandangan kedua mengatakan anna tilkal buqa'ata qad yanquluha Allahu. Pandangan kedua mengatakan tempat itu Allah Ta'ala akan pindahnya. Fatakunu fil jannati bi'ainiha, dan dia akan berada dalam syurga dengan dirinya. Jadi Tuhan akan buat balik
Raudhah ni, tempat ini dan letak dalam syurga. Qalahu Dawudi, ini pandangan Ad-Dawudi. Warawa Ibn Umar wa jama'atu minas sahabati anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fil Madinah. Nabi SAW cerita tentang Madinah ni. La yasbiru ala la'waiha. Tidak mampu seseorang itu di atas la'wa. La'wa maksudnya kesukaran dan kesempitan Madinah ini. Kesukaran dan kesempitan hidup Madinah. Wala syiddatiha, dan kesusahan Madinah ini ahadun. Seseorang pun tak akan mampu illa kuntu lahu syahidan, kecuali aku akan menjadi saksi baginya, au syafi'an, ataupun pemberi syafaat yaumal qiyamah. Maknanya kalau seorang itu duduk Madinah, dia sabar di atas cubaan dan juga sabar di atas kesempitan, kesukaran yang berlaku, yang menimpa kepada penduduk Madinah, tidak ada seorang buat begitu kecuali Nabi akan menjadi saksi baginya dan Nabi akan memberi syafaat kepadanya. Wa qala fi man tahammala 'ala al-Madinah. Dan disebut, berkata Nabi SAW berkaitan apa? Man tahammala, orang yang makna meninggalkan Madinah ni. Orang yang tak sanggup duduk Madinah, rasa berat duduk di Madinah, dia keluar. Nabi kata apa? Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik untuk mereka kalau mereka itu tahu. Mereka tak akan tinggalkan Madinah. Wa qala wa innamal madinatu kal kiriyam fi khabathaha wa tasna'u tayyibaha. Nabi kata Madinah ni umpama kir. Besi yanfi khabathaha, yang menghilangkan khabah dia. Okey. Jadi kir ni apa dia? Ialah peniup api tukang besi. Kir ni maknanya peniup api tukang besi. Jadi apabila tukang besi zaman dulu, dia perlu besarkan api untuk dia ketuk besi tu. Jadi peniup angin untuk tiup untuk besarkan api tu, kir. Maka bila ditiup, kalau pijakan kaki kan, ditiup untuk tujuan besarkan api, tujuan untuk diketuk besi itu untuk dijadikan dan ditempa. Maka bila diketuk-ketuk itu, dia akan yanfi khabathaha, akan menafikan, menghilangkan keburukannya. Besi itu bahagian-bahagian yang kita kata bahagian yang tidak baik, dia akan larilah. Dia akan larilah. Bila tukar besi ketuk-ketuk-ketuk, ada bahagian yang bukan kuat, yang tu akan lari dan akan hilang. Dia akan terpecik. Wa tasna'u tayyibaha, dan dia akan menjadikan yang baik-baik saja. Maka perumpamaan Nabi SAW buat ini, umpama Madinah ni macam tukang besi. Dia buat besi, maka besi-besi huduh yang kotor tu, karat-karat besi tu akan semua lari semua daripada besi yang dia sedang tempa tu. Maka begitulah Madinah. Orang-orang buruk, orang-orang yang tak elok ni akan keluar dan akan lari daripada Madinah. Tinggallah saja di dalamnya orang-orang yang baik-baik. Begitulah umpamanya. Wa qala la yakhruju ahadun minal madinati raghabatan anha illa abdalaha Allahu khairan minhu. Tidak keluar seseorang daripada Madinah kerana benci terhadapnya kecuali Tuhan akan ganti orang lebih baik daripada dia. وروي عنه عليه السلام مات في أحد الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة ولا حساب عليه ولا عذاب. Siapa yang meninggal pada salah satu dua tanah haram dan semasa haji atau Allah Ta'ala bangkitkannya pada hari kiamat dan tidak ada hisab dan tidak ada azab ke atasnya. Fi tariqin akhar, dalam riwayat lain disebut bu'itha minal aminina yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan di kalangan orang-orang yang aman dan selamat daripada hari kiamat. Wa ani Ibn Umar man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa yang mampu untuk mati di Madinah maka hendak dia meninggal di Madinah. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha, kerana aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nampak tak? Ini kelebihan orang yang meninggal di Madinah. Wa qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dijadikan kepada manusia ini ialah di Bakkah. Makkah lah. Bakkah dengan yakni Makkah
yang diberkati, wa hudan linnas, dan sebagai hidayah kepada sekalian alam, wa hudan lil alamin, fihi ayatun bayyinatun, di dalam Masjid Makkah, Masjidil Haram, ada tanda-tanda iaitu maqam Ibrahim. Tanda-tanda yang jelas antaranya ialah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasuki Masjidil Haram dia itu berada dalam keadaan aman. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebahagian ahli tafsir, amina. Wa man dakhalahu kana amina. Amina, aman masuk apa? Aminan minan nar, aman daripada neraka. Kerana tidak akan masuk kecuali orang beriman. Wa qila kana ya'manu minat talabi man ahdatha hadathan kharijan anil haram. Kata satu pandangan maksudnya aman daripada dituntut untuk diseksa atau dihukum orang yang melakukan kesalahan, ahdatha hadathan ni makna melakukan kesalahan, kharijan anil haram, di luar tanah haram. Contohnya penjenayah, ada buat jenayah tak di luar tanah haram lah. Lalu dia masuk ke tanah haram, dia terselamat. Maknanya di situ tak boleh orang kenakan tindakan jenayah di situ. Tunggu dia keluar untuk dia ambil tindakan. Di situ nak dirikan hudud atau bunuh tak boleh lah situ. Jadi dia masuk haram tu dia selamat daripada at-talab, dituntut dan dikenakan tindakan di situ, di kawasan tanah haram. Adapun kesalahan dia kalau perlu dihukum di luar tanah haram. Wala ja'a ilaihi fil jahiliyah, dan meminta pertolongan kepada Masjidil Haram ni dan pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah pun sama. Rubbama ahaduhum yalqa qatila abihi wa lam yaf'al syai'. Di zaman jahiliyah boleh jadi orang tu masuk Masjidil Haram jumpa dengan orang yang bunuh ayah dia. Yang mana dia ni nak tuntut balas. Tak jumpa di Masjidil Haram, pembunuh pada ayah dia tak boleh buat apa. Jadi tunggu dia keluar balik daripada tanah haram untuk dia qisas ataupun laksanakan hukuman. Wa hadha mithlu qawlihi, ini seumpama firman Allah Taala, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, dan ketika kami jadikan Baitul Haram tempat untuk manusia tetap dan juga keamanan, ala qawli ba'dihim, atas pandangan sebahagian mereka. Wa hukiya anna qauman atas Sa'dun al-Khawlani, dihikayatkan ada sekumpulan manusia datang berjumpa dengan Sa'dun Khawlani bil Monastir. Monastir ni tempat di Tunisia. Tunisia. Monastir. Jadi Sa'dun al-Khawlani, ini di kalangan tabi'in. Dia ini sayyidut tabi'in. Jadi orang datang berjumpa dia. Fa'alamuhu anna Kutamata qatalu rajulan. Maka orang beritahu kepada Sa'dun ini bahawa Kutamah ni kabilah daripada kabilah Barbar lah. Dia bunuh seorang lelaki. Wa adramu alaihin nar. Lalu mereka menyalakan api ke atas lelaki ini tulal laili, sepanjang malam, untuk bunuh dia lah. Untuk bunuh dan dengan cara bakar dia sepanjang malam. Maka dinyalakan api sepanjang malam. Falam ta'mal fihi syai'an. Maka tidak melakukan apa-apa sesuatu, tidak meninggalkan kesan pun. Jadi kabilah Kutamah ni nak bunuh seorang lelaki. Maka dia nyalakan api sepanjang malam nak bakar lelaki ni. Tapi api tak boleh buat apa-apa pun. Wa baqiya abyadal badan. Kekallah lelaki ini putih badannya, maksudnya badannya tidak jadi rentung hangus, tak terbakar dia. Faqala, lalu Sa'dun kata, la'allahu hajja thalatha hijajin. Boleh jadi lelaki ni dia telah menunaikan haji 3 kali kot. Dia kata lelaki ni betul tak lelaki ni telah buat haji 3 kali? Qalu na'am. Mereka kata ya betul-betul. Lelaki yang cuba dibunuh ni dia telah melakukan haji 3 kali. Qala huddithtu, aku diberitakan. Dia tabi'in kan. Aku diberitahu anna man hajja hijjatan adda fardahu. Siapa yang melakukan haji 1 kali dia telah menunaikan kefarduannya, tuntutan dia. Wa man hajja thaniyatan dayana rabbahu. Siapa yang menunaikan haji kali kedua dia sungguhnya telah
seakan-akan dayana, berhutang dengan Tuhan. Makna dia macam buat perjanjian dengan Tuhan lah, kira berhutang dengan Tuhan. Allah Ta'ala akan pelihara dia. Wa man hajja thalatha hijajin harramallahu sya'rahu wa basharahu 'alan nar. Siapa yang menunaikan haji kali ketiga, Allah Ta'ala akan haramkan rambut-rambut dia dan kulit-kulitnya daripada mengharamkan ke atas neraka. Nar ni umum api. Tuhan haramkan atasnya api neraka. Dan termasuklah api dunia juga. Sebab tu Sa'dun ini kata orang bakar dia tak jadi apa-apa lah. Sebab Tuhan dah janji bahawa Tuhan akan pelihara rambut dan badannya daripada api. Walamma nazara Rasulullah SAW ila al-Ka'bah, apabila Rasulullah melihat kepada Kaabah, qala marhaban biki min baitin. Marhaban biki min baitin. Selamat kamu, selamat datang pada kamu sebaik-baik rumah. Ma'a'zamaki, alangkah agungnya kamu. Wa a'zama hurmataki, alangkah besarnya kehormatan kamu. Wa fil hadithi, pada hadis lain anhu alaihi salam, ma min ahadin yad'u Allah Ta'ala 'inda ruknil aswad illa sajaba Allahu lahu wa kadzalika 'indal mizab. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi ruknil aswad, iaitu rukun Hajar Aswad, kecuali Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Wa kadzalika 'indal mizab, begitulah juga di bawah mizab. Mizab ni corang air yang duduk di Kaabah di belakang tu kan, kawasan mizab tu. Maka siapa yang berdoa pada di bawah corang air tersebut, Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Wa anhu alaihi salam, man shalla khalfal maqami rak'atain, siapa yang sembahyang di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, akan diampunkan baginya dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang. Wa husyira yaumal qiyamati minal aminin, dan dibangkitkan pada hari kiamat di kalangan orang-orang yang aman dan selamat. Qala al-faqihul qadi Abu al-Fadl rahimahullahu ta'ala, qara'tu 'ala al-qadi al-hafiz Abil Ali rahimahullah, qultu lahu haddathaka Abu al-Abbas al-Udhri, qala haddathana Abu Usamah Muhammad bin Ahmad ibn Muhammad al-Harawi, haddathana Hasan bin Rashid, sami'tu Abul Hasan Muhammad bin Hasan ibn Rashid, sami'tu Abu Bakr Muhammad bin Idris, sami'tu al-Humaydi, qala sami'tu Sufyan bin Uyainah, qala sami'tu Amr bin Dinar, qala sami'tu ibn Abbas yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma da'a ahadun bi syai'in fi hadzal multazam illa stujiba lahu. Tidak ada seseorang pun yang berdoa dengan satu doa di sisi multazam ini kecuali diistijabahkan baginya. Multazam mana? Di antara multazam ialah tempat yang letak di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Antara Hajar Aswad yang akan kita pergi depan sikit dengan pintu Kaabah, situ tempat namanya multazam. Okay. Qala Ibn Abbas wa ana fama da'autullah. Lalu Ibn Abbas kata, wa ana fama da'autullah bi syai'in fi hadzal multazam mundu sami'tu hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa stujiba lahu. Aku tidak berdoa kepada Allah sesuatu pun di sisi multazam semenjak aku dengar hadis ni pada Nabi kecuali diistijabahkan bagiku. Wa qala Umar bin Dinar, Umar bin Dinar pula yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas kata, wa ana fama da'autullah ta'ala bi syai'in fi hadzal multazam mundu sami'tu hadza min Ibnu Abbas illa stujiba lahu. Aku pula tidak berdoa pada Allah sesuatu di sisi multazam ini semenjak aku dengar hadis ini pada Ibnu Abbas kecuali diistajabahkan bagiku. Wa qala Sufyan, wa ana fama da'autullah bi syai'in fi hadzal multazam mundu sami'tu hadza min Amr bin Dinar illa stujiba lahu. Aku pula dengar tidak berdoa kepada Allah sesuatu di sisi multazam sebenarnya aku dengar hadis ini daripada Amr bin Dinar kecuali dimustajabkan doaku. Qala al-Humaydi wa ana fi ma da'awtu Allah bi syai'in fi hadzal multazam mundu sami'tu hadza min Sufyan illa stujiba lahu. Aku pula doa kepada Allah, tidak berdoa sesuatu pada Allah di sisi multazam semenjak aku dengar ini daripada Sufyan kecuali dimustajabkan pada aku.
وقال محمد بن إدريس وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب له. Aku tidak berdoa kepada Allah sesuatu pun di sisi multazam sebenarnya aku dengar hadis ini daripada Humaidi kecuali dimustajabkan bagiku. وقال أبو الحسن محمد بن حسن وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب له. Dan aku pula tidak doa kepada Allah sesuatu di sisi multazam sebenarnya aku dengar daripada Muhammad bin Idris kecuali dimustajabkan bagiku. Qala Abu Usamah wa ma adhkurul Hasan ibn Rashid qala fihi syai'an wa ana. Jadi Abu Usamah kata aku tidak ingatlah daripada Hasan bin Rashid, tapi dia kata sesuatu. Wa ana fama da'utullah, iaitu aku tidak doa kepada Allah bi syai'in fi hadzal multazam mundu sami'tu hadza min al-Hasan bin Rashid illa stujiba li min amri dunya, kecuali dimustajabkan bagiku daripada perkara dunia. Wa ana arju an yustajaba li min amri al-akhirah, dan aku harap bahawa dimustajabkan juga bagiku tentang perkara akhirat. Qala al-Udhri wa ana fama da'utullah bi syai'in fi hadzal multazam mundu sami'tu hadza min Abi Usamah illa stujiba lahu. Sama, aku tidak berdoa pada Allah sesuatu pun di sisi multazam sebenarnya aku dengar daripada Abi Usamah ketali dimustajabkan pada aku. Qala Abu Ali wa ana faqad da'utullah fihi bi asya'a katsirah wastujiba li ba'daha wa arju min sa'ati fadlihi an yastajiba li baqiyataha. Katanya aku doa kepada Allah banyak perkara dan dimustajabkan bagiku sebahagiannya, dan aku harap daripada keluasan kemurahan Allah bahawa Tuhan mustajabkanku baki hajat aku. Qala al-Qadhi Abul Fadl wa qad dzakarna. Jadi di sini apa yang disebut di sini seakan ini hadis kiranya musalsal yang menyatakan orang itu berdoa di multazam. Orang itu berdoa di multazam dan minta hajat di multazam dan Tuhan kabulkan hajatnya, mustajabkan doanya. Nampak tasalsul ini nak buat kena pertamanya kena berdoa di multazam lah. Ambil hadis tu daripada orang yang juga berdoa di multazam dan doanya mustajab. Jadi tasalsul dengan istijabah doa di multazam. Qala al-Qadhi Abul Fadl, kata Qadhi Abul Fadl, qala dzakarna, ini qadhiyah lah, dia kata apa? Qala dzakarna nubadan, sungguhnya kita telah sebut sebahagian kecil min hadhihi nukati, daripada rahsia-rahsia ini fi hadzal fasli, pada pasal ini. Wa illam takun minal bab, walaupun dia bukan daripada bab ini. Kenapa disebut juga li ta'alluqiha bil fasli alladhi qablahu, kerana dia berkait dengan pasal yang sebelumnya. Hirsan ala tamamin faedah, kerana mengharapkan kepada faedah yang sempurna. Wallahul muwaffiqu lis-shawab, Allah Ta'ala lah semata-mata yang memberi taufik kepada kebenaran, birahmatihi, dengan rahmatnya. Al-Qismus Thalis, sebelum kita baca masuk Qismus Thalis sedikit, ada soalan yang mana lebih aula buat haji banyak kali atau buat sekali, tapi duit lebih itu disedekahkan. Dia sebenarnya tengok kepada keperluan lah. Aulawiyat tu mana. Jadi kalau kelapangan tu lebih, maka menunaikan haji banyak kali itu sebagaimana ada riwayat yang kita baca tadi, ada kelebihannya lah. Tapi asasnya ialah di manakah aulawiyat yang perlu tu. Maka kalau ada keperluan untuk bantu orang susah, maka dahulukan itu. Dan ada orang yang mana kalau bantu pun memang dia ada lebihan duit, terlampau kaya sangat, ada lebihan duit, maka dia berhak lah untuk membuat haji sunat, okay. Tapi tidak sama dengan umrah. Umrah dituntut untuk kita memperbanyakkannya. Haji ni tidaklah sebagaimana tuntutan mengulang-ulangnya sebagaimana umrah ini. Okay. Al-Qismus Thalithu, bahagian yang ketiga, fima yajibu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perkara yang wajib bagi hak Nabi, wa ma yastahilu fi haqqihi, dan apa yang mustahil pada hak Nabi, au yajuzu alaihi, dan harus ke atas Nabi, wa ma yamtani'u au yasihhu min al-ahwal al-bashariyati an tudafa ilaih, perkara yang dihalang ataupun sah, manakah perkara yang mustahil, mana perkara yang sah daripada keadaan kemanusiaan untuk disandarkan kepada Nabi. Ini kalau kita lihat di sini, ini bahagian menyatakan tentang hukum wajib, mustahil dan harus pada hak Nabi SAW, sebagaimana dalam
pembicaraan kitab akidah. Qala Allah Ta'ala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ini semua ayat-ayat yang menceritakan tentang Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang diutuskan sebelumnya Rasul-Rasul. Apabila mati ataupun terbunuh sekalipun, tak patut kamu berpaling daripada agamanya. Barang siapa yang berpaling, falan yadurullah syai'an. Allah Ta'ala tidak akan memudaratkan Tuhan satu pun. Dan Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Dan Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa pula, tidak lain kecuali Rasul yang mana diutus sebelumnya Rasul-Rasul. Dan ibunya seorang yang benar. Dan mereka berdua ni kan yakulani ta'am, makan makanan. Maknanya mereka ni manusia, bukan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana kami terangkan kepada mereka ayat-ayat bukti-bukti kami dan bagaimana mereka berpaling dan enggan mengikut. Ini golongan-golongan orang yang enggan beriman kepada para nabi. Wa ma arsalna qablaka, tidak kami utuskan sebelum kamu daripada para rasul kecuali mereka makan makanan dan berjalan di pasar. Maknanya mereka ni manusia, bersifat dengan sifat manusia. Dalam hadis, dalam ayat lain pula Tuhan kata qul innama ana basyarum mithlukum, aku ni manusia seumpama kamu, cumanya diwahyukan kepadaku bahawa tiada Tuhan dan sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Innama ilahukum wahid, iaitu sesungguhnya Tuhan kamu itu satu sahaja, tiada Tuhan kecuali Allah. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasairul anbiya'i minal bashar, Nabi SAW dan sekalian para nabi ialah dari kalangan manusia. Ursilu ilal bashar, diutus kepada manusia. Walaula dhalika lama ataqan nasu muqawamatahum, kalaulah tidak demikian nescaya tidak akan mampu manusia muqawamatahum, untuk khitab, untuk berdepan dan bercakap dengan mereka. Wal qabula anhum, dan tidak mampu terima daripada mereka. Wa mukhatabatahum, dan tidak mampu berbicara dengan mereka. Qala ta'ala walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula, kalau kami jadikan Nabi itu seorang malaikat, akhirnya kami kena buat dia jadi manusia juga. Andai kata kami nak jadikan Rasul itu malaikat, pasti akhirnya perlulah malaikat ni jadi manusia, bersifat macam manusia. Lama kana illa fi suratil bashar, tidak adalah malaikat itu kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tidak adalah dia kecuali dalam hukum manusia. Alladhi yumkinukum mukhatabatuhum, yang mana memampukan kamu untuk bercakap dengannya. Wa mukhalatatuhum, dan untuk bercampur sekali dengan mereka. Idla tutiquna muqawamatal malak, kerana kamu tidak mampu untuk berdepan dengan malaikat. Wa mukhatabatahu, dan tidak mampu untuk bercakap dengan para malaikat. Wa ru'yatahu, atau melihatnya. Idza kana ala surati, kalau malaikat itu dalam rupa asal malaikat. Nak mahu tengok macam mana besarnya, dengan sayapnya, tak, dengan hebatnya. Jadi kan tak mampu manusia. Akhirnya kalau hakikat malaikat itu Tuhan nak jadikan Rasul, Tuhan akan jadi dalam bentuk manusia juga. Sebab itu tengok permintaan orang musyrikin Mekah, dia kata kenapa tak turunkan Rasul di kalangan malaikat. Mereka sebenarnya dalih, bukan mereka memang bersungguh kata nak minta turun Rasul tu. Siapa Rasul mana pun turun, malaikat ke manusia, mereka tak akan percaya. Sebab tu Tuhan balas balik, dia kata kalau betul lah kamu minta, sebenarnya kamu takkan mampu kalau datang Rasul dalam bentuk malaikat. Wa qala ta'ala
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Kalaulah ada di bumi itu malaikat-malaikat yang berjalan dalam tenang, nescaya kami akan turunkan ke atas mereka daripada langit malaikat yang rasul. Kalau penduduk bumi itu malaikat, kami turun rasul itu malaikat lah. Ay la yumkinu fi sunnatillahi, iaitu tidak akan mampu dalam sunnatillah, dalam sunnah ketetapan Allah, irsalul malaki illa liman huwa min jinsihi, mengutus malaikat kecuali mereka itu daripada jenis malaikat juga. Jadi malaikat utusannya malaikat juga. Au man khassahu Allah Ta'ala wastafahu, ataupun orang yang Tuhan pilih dia, Tuhan yang khususkan dan pilihnya, wa qawwahu, ataupun mengkuatkannya, ala muqawamatihi, untuk berdepan dengannya, kal anbiya'i war rusul, seperti para nabi dan rasul. Fal anbiya'u war rusulu alaihimussalam, para nabi dan para rasul ni wasaitu bainallahi ta'ala wa baina khalqihi, ialah perantara antara Allah dan di antara makhluknya. Yuballighunahum awamirahum wa nawahiyahum, mereka ni menyampaikan kepada mereka manusia, mereka tolong sampaikan daripada Allah awamirahu, arahan-arahan Allah, wa nawahiyahu, dan juga larangan-larangan Allah, wa wa'dahu wa wa'idahu, janji baik dan janji buruk, wa yu'arifunahum bima lam ya'lamuhu min amrihi wa khalqihi, dan memberitahu kepada manusia apa yang mereka belum tahu daripada perkara urusan Tuhan dan juga penciptaannya, wa jalalihi wa sultanihi, keagungan dan kerajaannya, wa jabarutihi wa malakutihi, dan alam jabarut dan alam malakut, alam milik Allah Ta'ala, perintahan dan juga kerajaan Tuhan ini. Wa zawahiruhum wa ajsaduhum wa binyatuhum muttasifatun bi awsafil basar, zahir para nabi dan para anbiya ini, para rasul ini, jasad mereka, wa binyatuhum, binyah makna binaan roh diri itu, binaan jasad mereka, muttasifatun bi awsafil basar, bersifat dengan sifat manusia. Tari'un 'alaiha ma yatra'u 'alal bashar, mendatangi atas jasad badan mereka apa yang mendatangi ke atas manusia, minal a'radi, daripada perkara-perkara arak-arak, sifat-sifat arak, wal asqam, penyakit-penyakit, wal maut, mati, wal fana, akan fana, wa nu'uti al-insaniyah, dan sifat-sifat kematian, wa arwahuhum wa bawatinuhum muttasifatun bi'a'la min awsafil bashar, tapi ruh para nabi dan rasul dan batin mereka bersifat dengan sifat yang tinggi daripada sifat-sifat kemanusiaan, akhlak-akhlak yang terpuji yang tinggi. Muta'alliqatun bil mala'il a'la, berkait dan sentiasa terikat dengan mala'il a'la, dengan Allah Ta'ala, dengan alam atas lah, maksudnya dengan dengan kedudukan yang tinggi, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mutashabbihatun bi sifatil malaikah, yang serupa dan seumpama sifat malaikat. Jadi sifat malaikat mana? Taat, tidak ingkar, patuh, selalu ingat Tuhan, tidak lalai. Itu sifat-sifat batin, sifat-sifat dalaman para nabi dan para rasul. Dalamannya sifat seumpama sifat malaikat, tidak sama sekali tidak ingkar pada Allah, sentiasa ingat dan tidak lupa pada Allah. Salimatu minat taghayyuri wal afat, selamat daripada perubahan dan juga kehilangan. Mereka ni dalaman mereka tak berubah, sebagaimana keimanan malaikat tidak berubah dan tidak daripada hilang afat. Wala yalhaquha ghaliban ajzul bashariyah, dan tidak mendatanginya pada ghalib kelemahan manusia itu, tak ada. Wala dha'ful insaniyah, dan kelemahan bentuk manusiawi. Idlau kanat bawatinuhum khalisatan lil bashariyah ka zawahirihim lama ataqu al-akhdha 'anil malaikah. Kenapa? Kerana kalaulah batin para nabi, para rasul itu serupa sama dengan manusia biasa, ka zawahirihim lama ataqul akhdha 'anil malaikah, nescaya mereka tidak akan mampu mengambil wahyu daripada malaikat. Jadi batin dan juga roh mereka itu ialah seumpama para malaikat, bahkan lebih. Sebab itu mampu para nabi dan rasul menerima wahyu dan berdepan dengan malaikat.
wa ru'yatahum lahum, dan mereka mampu melihat malaikat, wa mukhatabatahum iyahum, dan bercakap dengan mereka, wa mukhalatatuhum, dan bercampur dengan mereka, kama la yutiquhu ghairuhum minal bashar, sebagaimana tak mampu selain daripada para nabi di kalangan manusia biasa. Ada pun manusia biasa tak mampu untuk berdepan, bercakap bersama dengan malaikat ini. Walau kanat ajsamuhum wa dhawahiruhum muttasimatan bi nu'until malaikah. Kalaulah jasad-jasad dan zahir mereka itu bersifat dengan sifat malaikat pula. Jadi zahir Nabi dan Rasul, zahirnya luarannya bersifat dengan sifat manusiaan, dalamannya bersifat dengan sifat malaikat. Sekarang ni didatangkan hujah, apa sebab? Okey, ada pun kalaulah zahir jasad dan zahir mereka itu bersifat dengan sifat malaikat, wa bi khilafi sifatil bashar, dan menyalahi sifat manusia, lama ataqal basharu wa man ursilu ilaihim mukhalatatahum, nescaya tak akan mampulah manusia dan juga orang yang diutuskan kepada mereka itu nak bercampur dengan mereka. Kalau zahir para nabi ni bentuk malaikat, zahirnya malaikat, jasad malaikat, manusia tak akan mampu nak bercampur dan nak ambil dengar daripada mereka. Kama taqaddama min qaulillahi ta'ala, sebagaimana telah terdahulu daripada firman Allah Ta'ala, faju'ilu min jihatil ajsami wal zawahir ma'al bashar, maka dijadikan daripada pihak badan dan juga zahir itu bersama macam manusia. Wa min jihatil arwahi wal bawatin ma'al malaikah, daripada aspek ruh dan batin bersama dengan malaikat. Kama qala alaihi salam, law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila, kalaulah aku ingin ambil di kalangan umatku khalil, satu peneman, rakan. Khalil itu darjat, dapat darjat khullah. Khalil, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, aku akan jadikan Abu Bakar khalil. Aku akan ambil Abu Bakar ni jadi teman, khalil. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi apa yang ada ialah ukhuwah Islam, saudara dalam Islam, persaudaraan Islam. Lakinna sahibakum khalilur rahman, tetapi sahibakum, yakni Nabi itu, sahibakum wujud pada diri baginda, tetapi Nabi itu khalilur rahman, khalil ar-rahman. Nampak? Qala tanamu aynaya, ini menunjuk kepada wajah khususiyah ini, khususiyah pada diri para rasul dan para nabi. Mereka manusia, tapi manusia yang diberi khususiyah yang tidak ada pada manusia lain. Kama qala tanamu aynaya wa la yanamu qalbi, tidur oleh dua mataku tapi tidak tidur hatiku. Wa qala inni lastu ka hayatikum, aku bukan seperti keadaan kamu. Inni adhallu yut'imuni rabbi wa yaskini, akulah sentiasalah aku diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Kita kalau tak makan tak minum apa? Nabi tak makan tak minum, Allah Ta'ala yang beri makan dan minumnya. Fa bawatinuhum munazzahatun anil afat, batin mereka maha suci daripada perkara-perkara yang merosakkan. Wa mutahharatun minan naqaisi wal i'tilalat, dan dibersihkan daripada kekurangan dan penyakit-penyakit hati. Wa hadhihi jumlatun liman yaktafi bimadmuniha kullu dhi himmatin, dan ini sejumlah himpunan lan yaktafiya, yang tidak memadai dengan himpunannya kullu dhi himmah, setiap yang mempunyai rasa himmah dan juga rasa ingin tahu. Keinginan yang tinggi sebenarnya tidak cukup dengan ini. Sebab aku sebut ni sikit sahaja. Kalau orang yang mempunyai himmah yang tinggi, dia tidak akan cukup dengan apa yang aku sebutkan ini. Balil akthar yahtaju ila basti, bahkan kebanyakannya perlu kepada huraian, wa tafsilin ala ma na'ti bihi, dan huraian serta detail yang kami akan datangkan dengannya ba'da hadzal bab, lepas daripada bab ini, fi babaini, pada dua bab yang akan datang, bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dialah yang sebaik-baik yang mencukupkan dan sebaik-baik wakil. Jadi seterusnya al-babu al-awwalu, insya-Allah. Kerana tidak ada soalan tu, cukuplah rasanya untuk setakat ini pada perjumpaan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.